Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kelemahan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Jadi kita lihat kepincangan-kepincangan yang pernah wujud ataupun masih wujud dalam pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Baiklah, yang pertama ialah pengusaha taska atau tadika swasta kebanyakan mengambil pengasuh yang tiada pengalaman kerana lebih murah gaji yang perlu dibayar kepada mereka. Baiklah, jika kita lihat pengusaha taska mengambil pekerja-pekerja mereka yang tidak pada kalangan pelajar-pelajar lepasan SPM yang tidak ada pengetahuan langsung tentang bimbingan dan juga asuhan kanak-kanak dan juga bayi. Jadi keadaan ini amat membimbangkan, di mana mungkin berlaku perkara-perkara yang buruk ataupun kecemasan-kecemasan yang berlaku semasa penjagaan kanak-kanak atau bayi tersebut, yang mana perkara ini tidak dapat dikendalikan dengan baik oleh penjaga-penjaga kanak-kanak kerana mereka tidak mempunyai pengetahuan dan juga pendidikan dalam awal kanak-kanak. Okey, baiklah kita lihat, sebenarnya kalau pendidikan awal kanak-kanak ini, bila seseorang penjaga itu mempunyai ilmu pengetahuan, kemahiran, pengalaman yang mencukupi, barulah dia dapat menjaga kanak-kanak dengan baik kerana dia mempunyai pengalaman yang menyeluruh dalam mengendalikan kes-kes kecemasan ataupun dapat mengendalikan senario kanak-kanak dengan baik. Contohnya, kanak-kanak pada awal persekolahan, kebanyakan kanak-kanak tak suka datang ke sekolah sebab mereka masih homesick dan nak duduk di rumah, tak biasa lagi dengan keadaan pembelajaran yang baru, suasana pelestarian yang baru. Jadi, apa teknik-teknik strategi yang telah dipelajari oleh pengasuh, penjaga ataupun pendidik boleh diaplikasikan pada waktu ini? Contohnya kaedah memujuk, memberi didik hibur, memberi peneguhan kognitif, contohnya memberi gula-gula, memakai maskot pada awal persekolahan supaya kanak-kanak tu tertarik untuk datang ke pusat prasekolah. Okey, baiklah. Yang kedua, kita lihat pengamal pendidikan awal kanak-kanak tidak menekankan pendidikan dan hanya menjaga secara sambil lewa. Berkaitan kepada kelemahan yang pertama tadi, mengambil pekerja yang tidak punya pengalaman. Maknanya, kalau tidak punya pengalaman yang baik, jadi dia tidak dapat menguruskan pusat prasekolah ataupun pusat jagaan kanak-kanak dengan baik dan seterusnya tidak dapat mengendalikan kanak-kanak dengan baik. Okey. Contoh kita lihat kepada kes yang berlaku di kebanyakan tadika-tadika swasta. Okey. Yang pertama, kanak-kanak tersedak susu. Sangat biasa kanak-kanak tersedak susu. Kerana kanak-kanak ini sebenarnya, kalau bayi ada dia ada ratio dia. Contohnya seorang penjaga, dua orang bayi. Macam tu. Jika lebih, perkara yang segala perkara akan berlaku di luar kawalan. Jadi kita tidak dapat mengendalikan suasana ataupun keadaan yang akan terjadi. Contohnya isu tersedak susu. Disebabkan terlalu banyak kanak-kanak yang perlu dijaga, jadinya kita letak kanak-kanak dalam buai, kita letak je susu macam tu. Okay, maksudnya kita tak adalah nak tengok dia, nak tengok keadaan dia. Sedar kanak-kanak tu dah mati sebab tersedak susu. Itu yang masalah. Itu semua adalah berpunca daripada kurangnya pengalaman dan juga pengetahuan. Okay, seterusnya berlaku perkara-perkara panik. Contohnya kanak-kanak jatuh, kanak-kanak bergaduh. Ada yang kanak-kanak melibatkan kematian. Jadi apa pengasuh buat? Pengasuh boleh tidak melapor. Ada pengasuh yang letak kanak-kanak dalam peti ais semata-mata nak menyembunyikan daripada pihak berkuasa dan juga ibu bapa. Itu adalah salah satu SOP yang salah. Sebab pengasuh ni perlu belajar SOP, mempunyai pengetahuan dan kemahiran tertentu sebelum mengendalikan pusat prasekolah ataupun pusat taska ataupun pusat bimbingan awal kanak-kanak. Okay. Seterusnya yang ketiga ialah ibu bapa kurang kesedaran bahawa bukan hanya guru yang dapat mendidik kanak-kanak. Okeylah, baiklah. Seterusnya, kenapa pendidikan awal kanak-kanak kita lemah? Pendidikan awal kanak-kanak kita tidak mencapai perkembangan holistik ataupun keseluruhan. Kerana ibu bapa tidak menyedari kepentingan mereka sebagai pengajar pertama di rumah. Jadi, pengajar pertama di rumah kanak-kanak ialah ibu bapa. Okey.
sebelum kanak-kanak datang ke taska, ke prasekolah, mereka sentiasa duduk dengan ibu bapa mereka. Jadi ibu bapa yang bertanggungjawab untuk mengajar anak-anak mereka selain guru. Ibu bapa merupakan guru anak-anak di rumah dan di prasekolah guru merupakan ibu bapa kanak-kanak di prasekolah. Kedua-duanya bertanggungjawab membantu dalam perkembangan kanak-kanak dan semua aspek perkembangan kognitif, mental, psikomotor, sasiah, kerohanian dan lain-lain. Jadi apa yang perlu dan peranan ibu bapa ialah apabila contohnya ada hari bertemu pelanggan, jadi guru kena melaporkan kepada ibu bapa. Kita ada banyak rekod-rekod anekdot, rekod pencapaian murid. Guru perlu membentangkan kepada ibu bapa bagaimana tingkah laku anak-anak mereka di sekolah, bagaimana membantu perkembangan anak-anak mereka dan menyediakan intervensi yang sesuai. Contohnya aktiviti-aktiviti yang dapat menggalakkan lagi perkembangan anak-anak di rumah. Jadi ibu bapa kena main peranan sentiasa memantau perkembangan anak-anak mereka di rumah melalui penglibatan aktiviti ibu bapa dalam aktiviti pembelajaran kanak-kanak secara tidak langsung. Baiklah, yang ketiga, kurangnya kesedaran di kalangan ibu bapa bahawasanya mereka merupakan guru pertama kanak-kanak. Sama seperti jawapan poin kelemahan ketiga yang saya sebutkan sebentar tadi. Yang kelima ialah kurikulum disediakan tidak diikuti sepenuhnya kerana malas untuk mengajar kanak-kanak. Okeylah, baiklah. Apa yang perlu guru lakukan? Guru kena buat rancangan pengajaran. Rancangan pengajaran ini bukan satu garis panduan kepada guru tentang berkenaan apa yang perlu dia ajar kepada kanak-kanak. Topik apa, berdasarkan waktu, berdasarkan minggu. Jadi, rancangan harian ini sentiasa dibuat setiap hari supaya kanak-kanak sentiasa belajar dan terus belajar perkara barulah. Maksudnya kalau dia belajar perkara sama secara berulang-ulang, murid tu sendiri akan hilang belajar dan hilang minat untuk belajar. Jadi, kurikulum disediakan ni perlu mengikuti. Contohnya ada setengah tadika yang tak ikut kurikulum. Contohnya, okeylah kita buat aktiviti ni. Contohnya pada waktu pagi selalunya kita akan buat okeylah, contohnya pendidikan Islam. Pendidikan Islam perlu diajar di prasekolah 30 minit. Jadi, okey. Contohnya kalau guru tak ikut perancangan, guru ajar 10 minit je. 10 minit je. Jadi, apa objektif yang ingin dicapai itu tidak dapat dihasilkan ataupun kita tidak dapat mencapai objektif pada hari pembelajaran tersebut. Sebenarnya ibu bapa tidak sedar kepentingan pendidikan dari peringkat awal kanak-kanak. Okey, ada setengah ibu bapa yang sangat-sangat berkira untuk hantar anak-anak mereka mendapat pendidikan awal sebab mahal, perlukan kos. Bagi mereka boleh ajar anak-anak mereka di rumah. Tapi mereka tak menyedari sebenarnya perlu ada teknik yang sesuai untuk menarik minat kanak-kanak. Contohnya, sebab itulah pengetahuan itu penting. Contohnya, pengetahuan tentang teknik didik hibur, teknik sumbang saran, main peranan, macam mana aktiviti-aktiviti yang kita lakukan di prasekolah. Kita gunakan teknik-teknik tertentu yang bersesuaian dengan topik, bersesuaian dengan tahap kognitif, minat dan juga keupayaan murid. Jadi, pada akhirnya pembelajaran ini akan menjadi satu pembelajaran yang sangat-sangat bermakna dan memberi kesan kepada peningkatan kognitif, intelektual dan juga pengalaman dan kemahiran murid secara tidak langsung. Dan yang terakhir ialah kebanyakan penjaga diambil tanpa pengalaman serta pendidikan mengenai peningkat awal kanak-kanak yang secukupnya. Okay, baiklah, sama mengulang macam isi pertama dan kedua tadi. Dan sepatutnya kena ada pengalaman, pengetahuan dan juga sikap yang baik kepada kanak-kanak. Contohnya penyayang. Kita tak perlukan pengasuh yang pukul kanak-kanak, yang menunjukkan kekerasan kepada kanak-kanak. Kerana menurut Ibnu Khaldun, kanak-kanak ini tidak boleh diajar melalui kekerasan. Sebab bila terlalu keras mengajar kanak-kanak, dia akan jadi pendendam. Pendendam ni akan dibawa sampai ke hari ataupun dewasa. Sebab dia rasa macam dia akan melepaskan segala dendam tu kepada orang lain sebab dia sendiri dididik dengan kekerasan. Sebab itu kanak-kanak perlu dididik dengan orang yang lembut, berakhlak mulia, kerana kanak-kanak ini juga akan mencontohi sikap ataupun pengaruh pengasuhnya, dan pengasuh ni kena jadi role model yang baik. Bila pengasuh cakap lembut dengan kanak-kanak, pelajar akan tertarik untuk belajar. Jadi benda ni akan mendorong kanak-kanak untuk minat belajar untuk pembelajaran pada hari-hari seterusnya. Yang mana kalau kanak-kanak tu dah berhenti minat belajar, dia
susah nak minat balik belajar. Macam tu.